Selidik risiko bahaya jika berhasrat melakukan aktiviti rekreasi air. Jika Alpa mampu mengundang bencana. Laporan lanjut bersama Baharum Rahim langsung dari Terengganu. Silakan Baharum. Baik, terima kasih. Masyarakat diminta peka dan cakna terlebih dahulu sesuatu lokasi yang ingin dikunjungi sekiranya ingin melakukan sebarang aktiviti di air. Antaranya mengambil kira keadaan cuaca dan risiko bahaya yang menanti. Ketua Cawangan Pengurusan Operasi dan Balai Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat JBPM Terengganu, Muhammad Mazimi Muhammad berkata, kebiasaan berlaku tragedi lemas kerana tiada kesedaran mendalam mengenai aspek keselamatan diri. Pengunjung lazimnya mengambil sikap acuh tidak acuh dan mengabaikan arahan pihak berkuasa. Ketika ini, hampir kesemua lokasi peranginan di Terengganu tidak sesuai untuk sebarang aktiviti di air berikutan masih berada dalam fasa monsun timur laut yang akan berakhir bulan depan. Sebab itu kalau kita tengok di pantai-pantai sekarang, ada yang tenang, ada yang ombak yang besar. Tetapi jangan yang tenang itu kita rasa macam arus kat bawah tu tidak ada. Dia tak sama. Arus di sungai, di laut dan juga di lata-lata ke, dia tak sama. So maknanya yang risiko tu tetap ada. Tapi musim ini musim yang orang kata kalau boleh kita elakkan untuk buat aktiviti air, kita elakkan dulu. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu konti di Terengganu FM. Tahun lalu, 325 kes lemas direkodkan di seluruh negara. 23 daripadanya berlaku di Terengganu sehingga meragut 29 nyawa. Ketangkasan dan keberanian anggota pertahanan awam Wan Hazrul Hisham Wan Syafi'i menyelamatkan nyawa seorang remaja yang hampir lemas di Pantai Kekabu, Marang selasa lalu mendapat penghargaan Persatuan Penggerak Rekreasi Negeri Terengganu Penggerak. Sijil penghargaan kepada pemuda berusia 22 tahun yang bertugas sebagai pengawal pantai APM Marang disampaikan pengurusi penggerak Said Yasni Said Yasin. Satu pengiktirafan lah kepada Encik Wan Syam ni sebagai orang yang telah menyelamatkan seorang nyawa berenang, masa dia berenang seorang rekreasi, melakukan rekreasi, dan masa yang sama kita juga melakukan kempen sebagai satu aktiviti rekreasi ni, satu aktiviti yang selamat. Momen insiden lemas yang berlaku 2 hari lalu turut dikongsi Wan Hazrul Hisham. Jarak dari base ni untuk ke 600 dalam lebih kurang tu. Tempat dia lemah tu dari darat hingga ke air dalam 60 meter. Masa tu saya sampai tu dalam 10 saat je nampak kepala dia. Lepas tu saya pun nampak tu bergegas untuk terjun lah, selamatkan dia. Tugas menyelamat turut dibantu rakan pengawal pantai yang lain sebelum bantuan kecemasan diberi kepada remaja 17 tahun yang hampir lemas itu. 11 juta ringgit diperuntuk bagi melaksanakan program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Terengganu Incorporated tahun lalu. Impaknya mampu memberi manfaat kepada sektor pendidikan, sukan, komuniti, agama dan pemuliharaan alam sekitar di negeri itu. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Terengganu Ing, Burhanuddin Hilmi Muhammad Elias Harun, peruntukan itu merangkumi bantuan banjir, sokongan kewangan kepada ibu tunggal, bantuan kepada pertubuhan bukan kerajaan serta bantuan kemanusiaan antarabangsa kepada Palestin. Terbaru, 30 murid terdiri daripada golongan B40 dan miskin tegar dibantu menerusi program kembali ke sekolah. Seluruhan kita belanja lebih kurang 12 juta satu tahun termasuk sponsorship sukan dan sebagainya. So insyaAllah kita akan kekalkan jumlah itulah walaupun keadaan pun semakin orang kata mencabar dalam bisnes kita, tapi kita masih kekalkanlah jumlah yang kita bagi pada setiap tahun. Terdahulu beliau menyerahkan sumbangan peralatan dan pakaian sekolah kepada murid Sekolah Kebangsaan Cendering Kuala Terengganu menjelang sesi persekolahan bulan depan. Pusat Rekreasi Baharu Taman Awam Kuala Kertih di Kemaman kini menjadi tarikan terbaru pengunjung untuk beriadah. Adanya tapak perkemahan khabar gembira buat pencinta alam semula jadi.
Selain Taman Awam Kuala Kerteh, terdapat 3 lagi pusat rekreasi di negeri ini. Pengunjung boleh memilih sama ada Taman Awam Batu Buruk dan Taman Tasik Legun Kuala Ibai di Kuala Terengganu atau Taman Awam Teluk Gadong di Dungun. Kesemua projek pembangunan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dibina menerusi Jabatan Landscape Negara melibatkan peruntukan keseluruhan lebih RM56.81 juta. Dia akan sediakan satu tapak campsite untuk pengunjung daripada luar. Kawasan Taman Awam ni belum dapat bina hotel atau tempat fasiliti yang cukup. Jadi APK akan sediakan satu tapak untuk camper lah, orang luar yang datang menikmati suasana malam dan berkemah sini. Bila dah ada tempat yang untuk healing macam ni, untuk di Terengganu sebab tak banyak kan. Jadi bila ada, jadi memudahkan kami tak payah keluar ke negeri lain. So kita boleh bercamping dalam negeri sendiri. So bagi saya kalau nak gather dengan family pun selain daripada pantai, so tempat ni pun boleh jadi kita boleh gather sekali dengan family. Bagi saya satu inisiatif yang baik lah bagi untuk sesiapa yang biasa camping. Sebab biasanya kalau kita nak pergi camping selalu pergi keluar. Biasanya belah Pahang, banyak campsite lah belah sana. So sini dia kurang sikit. So jadi satu inisiatif yang bagus lah untuk kita beriadah dan spend time sama family lah. Kita ada banyak pantai ni. Kita ada Teluk Moni, tapi ini yang terbaik lah sekarang ni. Saya dengar pun belanja pun kebutuhan pun tinggi untuk taman ni. Jadi fasiliti pun antara yang terbaik lah di antara taman-taman pantai di Kuaman. Kita ada dewan, ada parking, ada pencahayaan, lampu malam tu malam dan jogging. Banyaklah yang kemudahan yang disediakan. Selain Taman Awam Kuala Kerteh, terdapat 3 lagi pusat rekreasi di negeri ini. Pengunjung boleh memilih sama ada Taman Awam Batu Buruk dan Taman Tasik Legun Kuala Ibai di Kuala Terengganu atau Taman Awam Teluk Gadong di Dungun. Kesemua projek pembangunan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dibina menerusi Jabatan Landscape Negara melibatkan peruntukan keseluruhan lebih RM56.81 juta. Sekian paparan berita dari Terengganu. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.